Relapse adalah kita dah buat certain stage tu kita dah buat. Contohnya kalau kita di nombor 2 tadi, which is kita tengah dalam contemplation ataupun tengah dalam pertimbangan, kita nak buat tapi kita guilty tu ada, tapi one day tak ada guilty. Contoh nak buat sesuatu, esoknya dah tak ada rasa bersalah pun kalau tak buat sesuatu ataupun apa yang kita nak ubah tu. Apa yang berlaku adalah relapse. Kalau kita berada di stage nombor 3, kalau kita kata esok nak buat tapi tak happen, tiba-tiba relapse jatuh ke stage nombor 3, which is kita kata nak buat esok tapi kita macam masih duk pertimbang, esok lagi lah, minggu depan lah. Okey. Nombor 3 kita dah ada, nombor 4 kita dah ada action, kita dah buat. Contohnya dah mula menulis ni ditujukan khas kepada student-student di bawah saya. Juga di bawah Dr. Isa lah. Action dah ada. Sehari 2 hari tapi tak dapat naik ke stage pengekalan. Dia drop jatuh kepada esok lah, hari ni tak apalah, cheat day. Okay. Lepas esok lah, itu maksudnya apa yang berlaku adalah relapse. Kita jatuh balik daripada stage yang kita tengah buat. Okay, jadi cuma kita mungkin agak, kalau kata dalam addiction, maybe kemungkinan term tu agak strong lah kalau kita nak implement sama dengan kita nak abstinent makan nasi. Okey, mungkin ada yang tak biasa apa benda abstinent tu. Abstinent ni pantang lah, tak boleh makan langsung, tak boleh ambil, tak boleh sentuh langsung lah. In other words, abstain kan. Abstinent tu daripada words abstain. Maksudnya memang kita langsung total zero nasi. Contoh macam tu. So kalau yang nak dikatakan sebagai relapse pun dia bukannya berlaku macam tu je. Dia punya 3 tahap juga. Okey, relapse pun ada 3 tahap. So dia ada 3 tahap. Kalau kata relapse tu ialah dalam keadaan, maksudnya bila dia ulang balik tingkah laku yang lama tu sampai keadaan, contohnya saya makan nasi sampailah berat saya naik sampai 85 balik. Okey. Sama macam mana saya belum start dulu nak buat start workout, berat saya 85. And then saya tak jaga makan sampai berat saya 85 barulah saya ada kesedaran diri. Okay. Itu relapse. Tapi sebelum nak pergi pada relapse, dia ada satu tahap separuh daripada relapse, iaitu lapse. Maksudnya dia makan nasi juga. Okey, ini cerita contoh makan nasi lah dulu, nanti kita bagi contoh behavior yang lain. Dia makan nasi juga. Mungkin kalau kata relapse, satu hari dia makan sampai 6 kali makan nasi. Jadi kalau kata yang dikatakan sebagai lapse ialah makan nasi itu 3 kali satu hari. Dia kurangkan separuh. Jadi maksudnya ada juga makan nasi itu, cuma dia adalah amount atau kuantiti yang berkurangan daripada relapse tu tadi. Itu lapse ya. Jadi adalah kita ada pertimbangan sikit. Cuma dalam kita nak mendefinisikan relapse, lapse, kita pun tak, kita cuba mengurangkan bila terms relapse ni agak very strong. Jadi kita daripada instead of relapse, lapse, jadi ada satu lagi lebih ringan, kita sebut sebagai sleep. Bukan sleep SLEEP tu, tapi SLIP, sleep. Maksudnya dia curi-curi makan nasi ataupun dia makan nasi sekali. Maksudnya dia punya intensity dia tu kurang separuh daripada lapse tu tadi. Itu sleep. So dia start dengan sleep, dia akan pergi pada lapse, lepas tu dia pergi pada relapse. Kalau katalah dia masa dia sleep, dia tak kontrol, dia akan pergi pada lapse. Kalau dia tak kontrol lagi, dia akan pergi pada relapse. Masa itulah dia akan jatuh daripada apa yang motivasi yang sebelum tu yang dia dah pernah capai lah. Itu yang berlaku pada diri saya, pada orang lain pun. Banyak perkara lah, bukan setakat pada ni berat badannya lah, dari segi ni ya. Kita dah tahu 5 tahap tersebut, dah pandai kan? 5 tahap dah sebut dan kenal pasti tahap anda sekarang. So kalau kita dah kenal pasti ni ada 5 tahap ni, dan katalah contohnya dari segi nak kurangkan berat badan ni nombor 3. Nak menulis ni macam pun nombor 3. Esok lah. Padahal dah berlalu lebih kurang
berapa minggu 28 hari dah berlalu, which is dah 2 kali 14 hari tak menulis-nulis juga. So apa kita nak buat sekarang? Dah kena pasti stage, dan apa yang kita kena buat? Adakah kita boleh skip stage tu kalau kita duduk nombor 2, ataupun stage tu mesti satu-satu kita kena naik? Right. Okay, selain pada keep that question, kita ada soalan daripada Poji. Pencerahan berkaitan antara kompulsif dalam sudut relapse. Jadi dalam addiction dia ada beberapa tahap, progressive of addiction kita sebut. Maksudnya tahap-tahap ketagihan. Dia ketagihan ni saya sebut dalam jenis dan sebut substance lah mungkin kalau kata dengan kepada nasi ni ataupun contoh kepada Facebook ke, jadi kita tak berapa nak perasan. Jadi kalau kata saya bagi contoh yang addiction kepada substance yang biasa yang kita buat lah, yang kita saya biasa ajar untuk mudah bagi faham. So dia tahap yang paling tinggi ataupun paling kritikal tu ialah addicted ataupun addiction. Cuma sebelum nak sampai kepada addiction tu dia kita ada stage yang sebelum yang addicted, kita ada stage dependent. So dependent ni maksudnya dia kurang sikit daripada addicted, betul lah tadi. Dia pergantungan ke? Kebergantungan lah. Okey. Dan sebelum pergi pada dependence, dia ada occasional. Occasional ni sekali-sekali lah. Dan sebelum occasional, yang paling ringan kita kata sebut sebagai recreational. Recreational ada yang sebut kita sebut eksperimental. Eksperimental ni maksudnya dia baru nak cuba-cuba lah. Maksudnya kalau saya kata saya baru nak cuba-cuba belajar hisap rokok LNM kan. Baru nak cuba-cuba belajar, kita sebut tu sebagai experimental / recreational. Maksudnya guna tu for fun, memang tak ada efek. Jadi maksudnya soalan 4G tu katanya kat mana orang tu relapse. Contohnya kan, kalau orang yang dalam keadaan peringkat recreational, dia relapse ke tak? Dia mungkin relapse, cuma tahap dia tu jauh lebih, intensity dia tu tak sama compare dengan orang yang dah pergi tahap pada dependent ataupun pada addicted. Jadi orang kata dari segi kalau kaunselor yang ada bagi pertolongan tu ataupun helper, dia perlu jelas lah dia punya maklumat tu supaya treatment plan tu betul lah. Apa kita nak buat setelah kita tahu stage kita di nombor tertentu berdasarkan kita punya level nak buat tadi tu, macam mana kita nak tingkatkan motivasi tersebut? Motivational, nak meningkatkan motivasi supaya kita kalau boleh kita nak gerak lah, kita tak naklah di nombor yang sama. Kalau dia dah capai yang nombor 5, pengekalan pun kalau boleh kita nak kekal tu dalam tempoh yang lebih lama lah sehingga berhasil lah matlamat kita tu. Apa yang kita kena buat? First thing first, basicnya sebab ini adalah pendekatan pada motivasi dalaman. Jadi biasanya kalau kata suami ke ataupun pasangan kita tanya, hari ni abang sayang, kalau mungkin lah Dr. Gu tanya saya lah kan, abang hari ni tak ada exercise ke? Mungkin lah dia boleh tanya saya, hari ni motivasi abang nak buat exercise antara 1 ke 10, 10 memang akan buat terus, 1 langsung tak buat, kosong tak nak buat. Saya katalah and then saya sebagai respon sebagai orang yang dialog ni akan jawab lah. Kalau saya dalam keadaan ambivalent, saya kata 5 lah yang abang rasa macam malas lah. Okey, jadi abang rasa kalau daripada 5 tu nak dia jadi 7 tu macam mana agaknya? Kita boleh tanya diri sendiri ke, kalau kita tak ada, satu saya nampak maksud tadi adalah support system. Kita kena ada support system, orang yang ada matlamat yang sama, ataupun orang yang boleh remind kita tentang perubahan tingkah laku tersebut. Kalau macam penulisan geng-geng student PhD, dia kena ada group dia. Yang bawah saya memang confirm ada group dan kita memang ada reminder kat situ. Maksudnya ada support system. Tapi kalau kita tak ada support system tu, can we diri sendiri ask that question macam hari ni nombor berapa, hari ni nombor berapa? So dalam kepulihan kepulihan ni saya sebut general, bukan setakat addiction. Tapi yang ini banyak gunakan filosofi falsafah ni dalam addiction lah. Kita dah sebut tu sebagai modal kepulihan. Modal kepulihan kalau dalam bahasa addiction tu kita sebut sebagai recovery capital. Yang mana recovery capital ni banyak komponen lah.
satu, diri sendiri. So dalam diri sendiri tu banyaklah, self esteemnya, motivasi dalamannya, dari segi emotional stability-nya, kalau yang yang sosialnya dari segi pasangan, keluarga, anak-anak, dari segi pekerjaan kita, kerjaya, kita punya income kita, ataupun persekitaran rumah yang selamat, dan juga tahap kesihatan yang baik. So ini antara faktor psikososial yang bagi impact direct pada kita punya recovery capital kita lah. Bila tak ada maklumat yang saya sebut ni tu tadi, kat situlah bermulanya kita terdedah kepada faktor risiko. Betul. Okey. So saya juga nak berkongsi sedikit tentang modifikasi. Kita dah ada tingkah laku tertentu mengikut rutin kita harian, tapi kita terpaksa modify sekarang. Dia tak macam hari-hari kita sebelum ni. Dalam tempoh RMO ni kita terpaksa modify juga. So dalam modification tingkah laku, kita ada sama ada kita nak mengurangkan tingkah laku yang negatif dan kita nak meningkatkan tingkah laku yang positif ataupun tingkah laku yang efektif lah. So kita kena pasti lepas ni free boleh catatkan apa tingkah laku yang kita nak tingkatkan dan apa tingkah laku yang kita nak kurangkan. Contohnya yang kita nak tingkatkan adalah nak rajin reading, atau nak buat assignment, ataupun nak buat thesis, ataupun nak siapkan kerja-kerja kita di office yang kita bawa balik, ataupun nak lebihkan masa untuk menguruskan hal-hal rumah. Okey, yang kita nak kurangkan mungkin tingkah laku tidur yang berlebihan, ataupun tidur lewat malam, ataupun banyak baca komik, ataupun terlalu banyak makan, ataupun macam ditawarkan ataupun terlalu layan banyak movie. Itu mungkin tingkah laku yang kita nak kurangkan. So list dulu tingkah laku tersebut, sebab modifikasi tingkah laku, kalau kita nak modify tingkah laku kita, kalau mengikut kepada Skinner, PF Skinner dulu, dia ada reward dan juga punishment. Reward ataupun reinforcement ataupun punishment. So saya rasa orang yang mendengar ni dah ada basic, kebanyakannya counsel-counsel kan yang watching kita hari ni, dan juga orang I think yang boleh faham lah apa maksud punishment dengan reward. Mungkin sebagai contoh, kita nak tingkatkan tingkah laku bersenam, tapi kita tak buat. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena bagi punishment, iaitu kalau hari ni tak bersenam, malam ni kena mop lantai dohor rumah. So macam punishment lah. Kemudian contoh kita nak reward. Hari ni kita berjaya menulis satu muka surat. So boleh tak kita reward diri kita dengan satu episod cerita Korea ke? Tapi dia boleh bantu kita macam memotivasi. Kalau siap satu muka surat, macam kita selalu buat kat anak-anak lah. Kalau dia boleh siapkan homework dia for today, kita bagi dia masa 20 minit untuk dia main game racing ke. Itu adalah reward. So mungkin kita boleh ambil masa untuk kena pasti tingkah laku yang kita nak tingkatkan ataupun tingkah laku yang kita nak kurangkan, dan kita tengok kepada adjustment antara reward dengan punishment. Mungkin boleh adjust kat situ. Dan saya percaya yang paling senang lah, reward dengan punishment ni kita boleh juga apply kepada anak-anak kita kat rumah, juga kepada pasangan kita. Contohnya hari ni macam kalau abang skip exercise hari ni kan, tidur mungkin luar. Malam ni tidur luar. mungkin malam ni abang kena buat apa yang best sikit. Contohlah lipat baju ke, tidak, mengemok ke, something okay lah, ataupun masak, basuh bilik air, basuh bilik air ke kan. Maksudnya benda yang boleh menggantikan. It's a punishment, tapi punishment yang positif, yang boleh kita cover. Tapi modifikasi behavior ni dia pun panjang juga. Kalau bagi yang berminat, you all boleh terus menggoogle ataupun membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan modifikasi behavior. Okay. Thank you so much Dr. Isa kerana menjadi kita
kita punya jemputan yang baik, yang BF hari ni. Dan saya rasa saya berharap saya berharap anda semua yang menonton, yang bersama-sama dengan kami mendapat sesuatu.